catatan kesukaran untuk berhujah dengan kuat oleh pasukan Najib, Tuan Hanif. Kalau kita lihat apa yang Tuan Hanif katakan sebentar tadi, saya rasa penambahan lagi satu faktor utama apabila permohonan pasukan pembelaan Najib untuk menangguh proceeding rayuan ini juga ditolak oleh pihak mahkamah. Rasanya kesetukan masa untuk menghadam 179 jilid itu juga memberikan kesukaran sebagaimana yang Tuan Hanif katakan. Pendapat Tuan Hanif tentang itu? Satu peringatan yang tepat sekali, sebab itu juga adalah perkembangan terkini yang berlaku pada hari ini. Bagi saya lah, perkara itu berbangkit, Saudara Zawazi dan para penonton, selepas mahkamah membuat keputusan menolak pada jam lebih kurang, tamat lebih kurang 1 suku petang. Maka peguam Najib Razak, Hisham Tepotek telah berdiri dan memaklumkan kepada mahkamah bahawa mereka perlu penangguhan untuk satu tempoh sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan kerana mereka perlu menyediakan hujah yang lebih matang. Now, alasan untuk dia pohon perkara ini saya boleh faham. Para pengamal undang-undang boleh faham. Kerana kita tahu beliau telah pun masuk menjadi peguam selepas Syafiq Abdullah diberhentikan pada 26 Julai. Dia masuk melalui keterangan yang kita ada, surat yang dimajukan 27 Julai. So 27 Julai sehinggalah ke 15 Ogos adalah 19 hari. Baik, kita tahu. Tapi mahkamah telah pun mendengar permohonan ini pada jam lebih kurang 1.30, kemudian menangguhkan untuk kembali bersidang, kembali berbincang antara hakim sama ada permohonan itu akan dibenarkan atau tidak. Dan jam lebih kurang 3.45 petang dilaporkan media, mereka telah keluar selepas rehat makan tengah dan sebagainya, dan memaklumkan bahawa permohonan itu sekali lagi tadi pun ditolak sebulat suara, 5-0 maksud dia. 5-5 tidak setuju untuk menampilkan keterangan baru. Dan 5-5 juga menolak, mengatakan tidak boleh diberi penangguhan 3 hingga 4 bulan ini pun. Dan antara sebab diberi ini menarik. Dan ini memang bukan saja menarik, menunjukkan kesyumulan keadilan yang kita ada. Mahkamah mengatakan yang dipetik di sini dalam penghakiman, mengatakan bahawa walaupun mana-mana orang tertuduh dan perayu sememangnya mempunyai hak untuk melantik peguamnya, itu hak dia. Tapi hak dia ni perlu diimbangkan, tidak boleh mengucar-ngacirkan hak mahkamah untuk melaksanakan keadilan. Maksudnya hakim menerangkan lagi bahawa kalau ditangguhkan sewenang-wenangnya, ianya mungkin berlanggaran dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Apa itu perkara 8? Kita pernah sentuh, iaitu hak untuk tidak diskriminasi. Now, dalam tempoh 2 minggu yang mahkamah telah tetapkan rayuan Najib ni, banyak rayuan lain telah ditangguhkan. Dia beratur menunggu giliran masing-masing, sebab 5 orang hakim telah dipilih untuk 2 minggu ini. So hakim mengatakan dalam penghakiman, kami kena imbangkan hak yang menunggu giliran. Kami tidak boleh diskriminasi orang lain semata-mata ini adalah kes bekas Perdana Menteri. So dalam mengimbangi perkara ini dan mengguna pakai tempoh masa keemasan kehakiman, kami tidak boleh memberi penangguhan. Dan pada masa yang sama, kita jangan lupa, kalau kita ikut rentetan peristiwa, dan perlu saya tampilkan sekarang, mahkamah telah menetapkan tarikh bicara sejak 29 April, 3 bulan setengah lalu. Pada masa itu Syafiq telah maklumkan nak failkan permohonan menampilkan keterangan baru, tapi tidak difailkan sehingga tak silap saya 17 Jun 2022, yakni lebih kurang 3 bulan selepas dia mengatakan ada konflik kepentingan. Pada masa itu juga, pada Januari sebenarnya dikatakan nak lantik satu peguam diraja, Jonathan Laidlaw. Tapi permohonan itu pun difailkan lewat pada bulan 5. Dan pada masa itu pun mahkamah telah mengambil kira kemungkinan kewujudan permohonan lain dan memberi arahan kes akan berjalan. So mahkamah telah memaklumkan kepada pendakwa raya dan Najib Razak kes akan berjalan. Kemudian bila Jonathan Laidlaw permohonannya ditetapkan oleh mahkamah, mahkamah tinggi telah bersusah payah untuk memberi arahan-arahan yang baik untuk pemfailan dokumen supaya tidak mengganggu jadual Mahkamah Persekutuan. Keputusan dapat dikeluarkan pada 7 Julai, iaitu 1 bulan 8 hari sebelum perbicaraan.
Tetapi Syafiee cuma diberhentikan pada 26 Julai. So dalam erti kata lain, perkara yang Najib Razak mungkin mengatakan beliau tidak mempunyai peluang untuk diwakili Peguam adalah diakibatkan oleh tindakan Najib Razak sendiri. Yang dalam bahasa Inggerisnya dipanggil, he's the author of his own misfortune. Sepatutnya kita dah bincang, ada Peguam dah standby untuk menentukan kalau Jonathan Laidlaw tak masuk dan kalau Syafiee tidak dapat kendalikan permohonan sebab isu berkaitan dengan dokumen. Mahkamah telah nyatakan, saya perlu tekankan di sini, Mahkamah telah nyatakan pada masa dokumen yang kita sebut tadi DSN 16 September 2019 tu diserahkan dalam untuk kes 1MDB sebelum tamat SRC, peguam cara SRC dan peguam cara 1MDB untuk Najib Razak adalah sama. Kita semua tahu, Syafiee Abdullah. Jadi lagi mahkamah tekankan, maka tidak munasabah dikatakan tidak boleh berusaha untuk mendapatkan dokumen-dokumen lain. Dan perkara itulah yang menyebabkan saya percaya alasan utama kenapa Syafiee Abdullah tidak berhujah permohonan tersebut. Sebab it's not right untuk peguam nak berhujah dalam perkara yang dia mungkin perlu menjelaskan perkara itu. Dia menjadi potential witness. Sebab itu diganti Hisham T. Putih. Tetapi akhirnya apa yang kita dimaklumkan adalah Hisham T. Putih telah mengambil alih keseluruhan permohonan dan juga rayuan. So balik kepada isu yang dibangkitkan tadi, mahkamah dengan jelas dan bagi saya dengan cukup lengkap memberi alasan yang kukuh kenapa kes ini tidak boleh ditangguhkan untuk tempoh seperti itu, semata-mata sebab peguam yang sepatutnya di bawah kaedah-kaedah etika kepeguaman pun wajib cuma boleh mengambil kes kalau dia bersedia. Dan pada masa dia dilantik pada 27 Julai, dia sudah tahu tarikh 15 Ogos. So kalau dia tak mungkin boleh sedia sebab jilid banyak dan sebagainya, maka dia tidak boleh ambil. Jadi atas dasar tersebut, bagi saya, tanpa mengambil pihak, berpandukan kepada konsep kedaulatan undang-undang, saya percaya penolakan permohonan penangguhan lanjut untuk 3-4 bulan yang ditolak tersebut adalah betul dan tepat dari segi keadilan. Dan perkara lanjut boleh kita bincang nanti, tetapi masih mahkamah masih ingin memberi peluang dengan tidak meneruskan pada petang tadi dan tidak meneruskan esok. Bicara rayuan tahap kedua ni, bicara akhir ni cuma akan bermula pada hari Khamis jam 9.30 pagi. Jadi kalau sesiapa sahaja mau sediakan hujah-hujah yang lebih utuh, ada lebih kurang pada masa itu ada 36 jam untuk sediakan. InsyaAllah saya percaya sesiapa sahaja yang hadir untuk perbicaraan akan cuba sedaya upaya dalam perkara ini. Sebelum saya tamatkan isu ni, saya perlu tekankan di sini, ramai mungkin nak tahu bentuk rayuan dan pertuduhan-pertuduhan yang ada di sini. Percayalah, sering kali setiap hari, sama ada di mahkamah rayuan maupun di mahkamah persekutuan, mahkamah ditampilkan dengan pelbagai rayuan, 7, 10, 12 tertakluk kepada jadual. Dan terdapat rayuan-rayuan commercial crime seperti ini, melibatkan pecah amanah jenayah, melibatkan salah laku rasuah Seksyen 23 SPRF maupun AMLA yang ditetapkan untuk didengar pada hari yang sama. Dan mahkamah dapat lupuskan semua kes-kes ini pada hari yang tertentu pada masa itu jika boleh. So tidak ada keperluan semata-mata sebab ini adalah kes bekas Perdana Menteri Najib Razak yang dituduh dengan 42 juta, maka ia perlu didengar untuk berbulan-bulan. Nombor satu, pada masa yang sama ada 176 jilid. Tapi kita sebagai peguam dan hakim sebagai hakim dan pendakwa pun sebagai peguam, mereka tahu di mana nak baca, apa elemen dia, apa keterangan dia, mana yang kita nak korek, mana yang kita nak guna. So nak katakan secara khusus kita sebagai peguam 176 jilid, saya kena buka daripada ayat pertama, perkataan pertama sampai muktamad, tidak begitu tepat sebagai peguam. Itu saya kena nyatakan dengan jujur dan ikhlas, sebab kita pernah pergi ke mahkamah tambah peguam-peguam yang hadir dilantik oleh mahkamah
Dan pendakwa raya yang hadir di mahkamah, kadang-kadang fail itu sampai 1 petang sebelum tu ataupun pagi itu, dan perlu dibaca muka surat 400, 500 muka surat, 50, 60 muka surat. Macam tadi kita baca 19 muka surat penghakiman. So itu perkara yang kita sudah dilatih. Nothing special about it. Dan isu elemen CBT, pecah mana jenayah, salah laku rasuah dan amlah, ada prinsip-prinsip yang sudah utuh. To be very honest, kalau dibaca prinsip penghakiman Hakim Nazlan dan juga penghakiman Mahkamah Rayuan, saya tidak nampak mana-mana isu unik, perundangan maupun fakta yang boleh menyukarkan, memerlukan penghujaan yang lama. Baik. Ini tidak bermakna saya mengatakan Najib tidak ada harapan. Tidak. Dia wajib diberi hak untuk merayu. Dia boleh hujah melalui mana-mana peguam dan sebagainya. Tapi tidak bermaksud dianya kena berbulan-bulan, berminggu-minggu. Saya percaya tempoh yang ada daripada hari Khamis, dan jika perlu sampai hari Jumaat, tempoh yang cukup lengkap untuk kesemua pertuduhan ini dihujahkan, walaupun membabitkan 176 jilid. Saya harap saya telah jawab. Baik, terima kasih.